Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini rakyat Sepang berhimpun untuk mengulangi tekad dan ikrar kita. Insya-Allah rakyat Sepang, pengundi Sepang akan bersama-sama membentuk kerajaan yang bersih, yang kuat, yang stabil, yang prihatin, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang. Apa kabar semua? Paman, bibi, embah, kabare, was mangan urung. Jangan tanya lebih pada itulah. Saya berasa syukur kerana pada malam ini saya dapat turun di kampung Bukit Canggang. Kampung ini tidak asing kepada saya. Kerana ketika saya menggalas tanggungjawab dan amanah, bukan parti amanah, menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Besar Selangor, saya kerap datang ke kampung Bukit Canggang dan di Parlimen Sepang ini. Kerana saya tahu sebagai Menteri Besar yang menggalas tanggungjawab ini, saya harus melaksanakan tugas, memberikan perhatian dan mengambil sikap peduli rakyat. Ini adalah dasar saya. Alhamdulillah kita lihat Selangor maju, makmur. Tetapi hari ini datang orang baru, dia lawan saya di Gombak. Tapi tak mengapa. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 19 November ini, seluruh rakyat Malaysia berada di persimpangan jalan. Kita ingin membuat satu keputusan. Dan keputusan yang bakal kita buat ini akan memberikan kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita dan generasi yang akan datang. Kalau kita gagal membuat keputusan yang bertanggungjawab, saya bimbang masa depan kita berada di tangan orang-orang yang rakus untuk mengambil kuasa tetapi tidak peduli kepada rakyat. Tetapi kalau kita mahu sebuah kerajaan yang bersih, sebuah kerajaan yang tidak dianggotai dan diberikan telunjuk oleh golongan kleptokrat, kalau tuan-tuan mahu kerajaan yang stabil, yang kuat, yang prihatin masalah rakyat, pilihlah Perikatan Nasional pada 19 hari bulan ini. Bukanlah satu keputusan yang sukar. Kerana kita di Malaysia ini telah melalui pelbagai proses demokrasi. Rakyat Malaysia pernah memberikan peluang kepada UMNO dan Barisan Nasional lebih 6 dekad. Tetapi malangnya UMNO dan Barisan Nasional hari ini amat sukar diterima oleh rakyat. Bukan saja orang Melayu tetapi seluruh rakyat Malaysia. Kerana keangkuhan mereka, kesombongan mereka, kerakusan mereka dan kemungkaran mereka, dan tidak peduli kepada masalah rakyat di bawah ini. Saya tak payah bincang panjang pasal UMNO dan Barisan Nasional. Orang Sepang dah lama dah tolak UMNO dan Barisan Nasional. Kita juga pernah melihat bagaimana Pakatan Harapan. Kita letakkan harapan yang begitu menggunung kepada mereka.
memberikan sokongan kepada mereka. Tetapi bila diberikan kuasa baru 22 bulan, belum pun 2 tahun, belum pun 1 penggal, mereka telah gagal melaksanakan tanggungjawab mereka. Pakatan Harapan gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kita lihat saja kenyataan-kenyataan beberapa pimpinan Pakatan Harapan yang sombong, yang angkuh, yang telah mengguris hati rakyat, khususnya orang Melayu dan umat Islam dalam negara ini. Bagaimana mungkin kita dapat wujudkan kerajaan yang stabil, kerajaan yang harmoni, kalau ada pemimpin Pakatan Harapan yang sombong, yang angkuh, yang tidak pandai menjaga hati orang Melayu dan umat Islam, termasuk orang-orang Cina dan India di seluruh negara. Mereka janji pelbagai janji bulan dan bintang, tetapi nak urus ekonomi pun gagal, nak urus keuangan pun gagal. Mereka juga terlibat dalam amalan rasuah yang amat besar, yang kini masih di dalam mahkamah sedang dibicarakan. Kita pernah melihat Perikatan Nasional Mentadbir, walaupun 20 bulan diberikan, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi kita, pemimpin agung kita, bukan saja seorang pemimpin politik, tetapi kepimpinan beliau telah meletakkan Malaysia di persada antarabangsa, rakyat makmur, rakyat sejahtera, kerana dasar prihatin dan peduli rakyat. Betul atau tidak? Sebab itu saya sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan saya khianat. Kalau saya duduk dalam Pakatan Harapan, saya dengan Tan Sri duduk dalam Pakatan Harapan dulu. Betul. Tetapi kami lihat, kami tak boleh mempertahankan lagi. Kerana dasar-dasar mereka, dasar yang dendam kesumat kepada rakyat. Dasar yang tidak peduli masalah rakyat. Apatah lagi di kampung, di desa, di luar bandar. Bagaimana mungkin kami boleh duduk dalam Pakatan Harapan? Malah kalau kami duduk dan kekal dalam Pakatan Harapan, itulah pengkhianat kepada rakyat dan umat sebenarnya. Maka kami ambil tindakan untuk bersama Perikatan Nasional, dan seperti yang disebut oleh Datuk Seri Rina tadi, bagaimana dunia menghadapi krisis yang luar biasa, unprecedented, tidak terkecuali Malaysia, krisis kesihatan, krisis ekonomi. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional memberikan tumpuan kepada 2 perkara. Pertama, bagaimana mungkin kita gunakan kuasa yang ada di tangan kita untuk menjaga kesihatan rakyat, melindungi kesihatan dan keselamatan rakyat. Kerana bila rakyat sehat, produktiviti ditingkatkan, negara akan maju, rakyat akan selamat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, malam ini duduk cukup rapat. Dah 2 tahun tak dapat duduk rapat-rapat. Tak mungkin tuan-tuan boleh datang majlis pada malam ini kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional tak beri suntikan vaksin. Betul atau tidak? Bukan 1, bukan 2, 3. Semua dah dapat. Berapa? 3. Makcik nak 4. Tak nak? Tak nak tak apa. 3 cukup. Program vaksinasi ini bukannya murah. Nak beri suntikan kepada 32 juta rakyat Malaysia, termasuk rakyat asing yang ada dalam Malaysia. Walaupun ada pihak yang menyinggung Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional, mengapa nak beri suntikan kepada orang asing? Tapi ini pemikiran yang jumud, yang tidak berpandangan jauh. Jangan kita lupa, jutaan orang asing ada dalam negara. Di ladang ada pekerja asing.
Di kilang ada pekerja asing. Di tapak pembinaan ada pekerja asing. Kalau kita tidak beri suntikan kepada mereka, hanya kepada rakyat Malaysia, mereka pekerja asing akan menjadi pembawa virus ini yang akhirnya akan menular dalam masyarakat kita. Betul atau tidak? Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional memperkenalkan dasar no one is safe until everyone is safe. Kampung Bukit Canggang ni kena cakap orang putih, Tan Sri. Selain daripada bahasa Malaysia, bahasa Jawa, bahasa orang putih. Baru mereka faham. Hebat orang Sepang dan Bukit Canggang. Tahniah saya ucapkan. Jadi kalau semua sudah dapat vaksin, antibody kita kuat, kita boleh berhimpun, boleh balik kampung, boleh hadir ceramah, boleh ziarah. Inilah Perikatan Nasional yang menjaga kesehatan rakyat, keselamatan rakyat. Dan bila semua sudah sehat, rakyat selamat, kalau kena virus ini pun sudah tidak serius. COVID masih ada. Tetapi tuan-tuan tahu kalau kena COVID hari ini pun bukan lagi kategori 4 atau 5. Hanya 1, 2, duduk rumah 2 hari, 3 hari, insya-Allah kita selamat. Bila sudah ada vaksin, kita boleh buka sempadan. Bila kita buka sempadan, kita boleh bergerak. Bila kita bergerak, aktiviti ekonomi akan ditingkatkan dan dirancangkan. Sekian lama kita tak boleh imarahkan masjid. Sekian lama kita tidak boleh balik kampung. Sekian lama Makcik Kiah tak boleh berniaga. Pak Saleh tak boleh berniaga. Kilang disuruh tutup. Saya buka, ada yang suruh tutup. Bagaimana negara ini ingin makmur? Ekonomi kita akan lumpuh. Bila ekonomi kita lumpuh, anak kita, suami kita, isteri kita akan hilang pekerjaan. Tanggungjawab kerajaan yang peduli rakyat, yang prihatin rakyat. Kita mahu rakyat ada pekerjaan. Ada pekerjaan yang berkemahiran, yang berpendapatan tinggi. Ini juga Perikatan Nasional. Kita bawa pelaburan yang besar dalam negara. Dalam keadaan negara sedang gawat dengan pandemik, saya berjaya meyakinkan pelabur-pelabur asing, datanglah ke Malaysia. Mereka takut Malaysia masih ada kleptokrat. Saya kata tidak. Malaysia ketika itu dipimpin oleh pemimpin yang bersih, yang tidak rasuah, kerajaan yang stabil, kerajaan yang bersih. Kita ada dasar pro perniagaan, pro bisnes, pro pertumbuhan. Baru pelabur-pelabur datang bukan sedikit, tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan nasihat dan panduan kepada saya. Rambak dasar pelaburan negara. Pastikan dasar-dasar ini mesra perniagaan. Alhamdulillah, pelabur-pelabur asing yakin dengan Tan Sri Muhyiddin, yakin dengan Perikatan Nasional. Akhirnya 309 bilion ringgit pelaburan asing masuk ke dalam negara, termasuk di Sepang dan Selangor ini. Jumlah ini besar, tuan-tuan. Apa makna 309 bilion ini? Ada orang kata 309 bilion, apa maknanya? Maknanya bila syarikat besar masuk, anak kita dapat pekerjaan. Dan pekerjaan ini bukan sebagai buruh kasar. Pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Bila kilang dibina, projek perumahan terpaksa dibesarkan. Logistik dan pengangkutan akan ditingkatkan. Makcik Kiah boleh berniaga sebab pekerja-pekerja kilang ingin makan tengah hari dan makan malam. Akhirnya dia ada kesan gandaan dalam ekonomi domestik. Akhirnya ekonomi Malaysia hari ini di bawah kepimpinan Perikatan Nasional berkembang maju sehingga Bank Negara 2 minggu yang lepas mengumumkan pertumbuhan ekonomi Malaysia pada bulan Jun 2022 melonjak 8.9% yang tertinggi dalam rantau ini. Alhamdulillah. Ini bukan kerana UMNO.
Ini bukan kerana Pakatan Harapan. Tak mungkin apa yang kita tuai hari ini, kita semai 6 bulan lepas. Betul? Tanam toge pun lama nak dituai. Apatah lagi nak semai benih-benih ekonomi yang baik, yang subur. Inilah Perikatan Nasional. Kita ada pemimpin, kita ada kerajaan yang boleh kita andaikan, campak di laut menjadi pulau, campak di darat menjadi gunung. Inilah aspirasi rakyat Malaysia pada 19 November ini. Boleh? Boleh sokong Perikatan Nasional? Kalau boleh, saya nak berhenti. Tuan-tuan, saya letakkan satu tanggungjawab yang besar kepada pengundi-pengundi di Sepang ini. Ini bukan perkara yang boleh diremehkan. 19 hari bulan ini penentu masa depan kita. Kita ada pilihan. Kuasa ada di tangan kita. Saya mengajak semua pengundi-pengundi di Parlimen Sepang ini keluar beramai-ramai. Yakinlah bahawa masa depan kita ada di tangan Perikatan Nasional yang kita telah laksanakan. Saya bukan datang nak bawa janji. Tan Sri Muhyiddin datang malam ini bukan nak tabur janji. Kami tak payah tabur janji. Kami dah buat, kami dah laksanakan dan berjaya. Kalau dulu saya di peringkat yang kecil Menteri Besar, saya buat dalam skala yang kecil. Antaranya skim mesra usia emas. Betul tidak? Tan Sri, kami di Selangor dulu, kalau ada waris meninggal, tak kira Melayu, India, Cina, saya bagi RM2,500. Satu keluarga. Betul? Orang Johor tak percaya, Tan Sri. Dia telefon saya, Azmin, betul ke orang Selangor kalau meninggal dapat RM2,500? Saya kata betul. Oh, kami tak percaya. Kalau tak percaya, mati dulu. Bukanlah kita nak doakan dia mati. Tetapi itu hakikatnya. Saya ada reserve yang besar dalam kerajaan negeri. Tetapi apa makna reserve yang besar kalau rakyat di bawah menderita? Saya ambil reserve 3 tahun berturut-turut. Reserve kerajaan negeri melepasi 3 bilion ringgit yang tertinggi dalam pemerintahan di Selangor. Saya ambil, serah kepada rakyat. Sebab itu masa saya jadi menteri besar, alhamdulillah. Hidup senang, mati pun senang. Dalam kerajaan sekarang, hidup susah, mati lagi susah, Tan Sri. Alhamdulillah. Kalau saya boleh buat di Selangor, saya yakin dengan bantuan panduan Tan Sri Muhyiddin, saya boleh laksanakan di persekutuan dengan bimbingan Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Kemudian kita bagi air percuma. 20 meter padu semua dapat, betul? Kampung Canggang dapat. Sepang dapat. Selangor dapat. Sekarang nanti skim mesra usia emas saya bagi 2,500, sekarang dia bagi 500 saja. Inilah. Dia tak prihatin rakyat. Saya bagi air percuma, sekarang kononnya hanya B40 saja. Tetapi dia lupa, B40 sudah berkembang. Akibat pandemik, M40 yang Tan Sri selalu sebut sudah jatuh kepada B40, betul? Sekarang bukan lagi B40, mungkin B70. Sebab itu, sebahagian besar daripada B40 sampai sekarang tak dapat air percuma di negeri Selangor ini. Apa salahnya? Salahnya kerana pemimpin dan kepimpinan yang tidak prihatin kepada rakyat Sepang. Yang prihatin rakyat Sepang adalah Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan, saya boleh cerakinkan banyak
peruntukan masjid dan surau. Ketika saya Menteri Besar, JAIS dapat peruntukan satu jabatan, bukan satu negeri. Satu jabatan setiap tahun 418 juta saya bagi pada tahun 2017. Lebih besar peruntukan di peringkat negeri-negeri yang lain. Kerana apa? Saya mahu masjid, saya mahu surau, saya mahu madrasah diperkasakan, dinaik taraf, dibina baru. Kerana itulah pusat ukhuwah dan perpaduan umat Islam. Apa berlaku sekarang? Boleh semak peruntukan JAIS sudah merudum jatuh ke bawah. Saya nak tanya Menteri Besar hari ini yang konon nak cabar saya di Gombak. Ini tak apalah, ini proxy war je. Dia pun serba salah. Allah, aku macam mana nak pergi ni? Ini arahan. Sebab ketua dia tak berani. Dia dah lari ke tempat lain. Hantarlah budak kecil ni datang. Tak apa. Saya nak tanya dia, siapa arahkan beliau? Turunkan peruntukan JAIS di Negeri Selang. Siapa? Pandai orang Sepang ni. Ini masalah Pakatan Harapan. Ada setengah pihak dalam Pakatan Harapan yang menekan, yang menginjak-injak, yang menghina sesuatu kaum, menyebabkan tidak lagi harmoni kerajaan Pakatan Harapan. Tidak mungkin mereka boleh bertahan. Ayuh yang akan menjanji masa depan yang gemilang, cemerlang, makmur, prihatin adalah kerajaan Perikatan Nasional untuk Sepang, untuk seluruh negara. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Saya bukan marah, tetapi sekadar untuk menzahirkan harapan saya supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat membuat pertimbangan yang adil dan saksama. Insya Allah Sepang akan menjadi